Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Nurul Jamilah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Dengan ini, saya Ismahani binti Harudin selaku pembentang pertama akan memulakan pembentangan kita pada hari ini yang bertajuk kata tugas, kata praprasa dan kata pascaprasa. Namun, sebelum kita mendalami topik kita dengan lebih lanjut, ingin saya nyatakan di sini bahawa kata tugas boleh dikelompokkan kepada 4 bahagian berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat. Kelompok-kelompok tersebut ialah kata penyambung ayat, kata praklausa, kata praprasa dan kata pascaprasa dan juga kata pasca kata. Dan pada hari ini, kita hanya akan menyentuh tentang kata praprasa dan kata pascaprasa. Apa itu yang dimaksudkan sebagai kata praprasa dan kata pascaprasa? Kata praprasa dan kata pascaprasa dapat ditakrifkan sebagai sejumlah perkataan yang hadir sebelum dan sesudah frasa sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendinama. Dan perkataan-perkataan ini mendukung tugas untuk menonjolkan maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu, menguatkan, menegas, menafikan, memberikan, menyediakan dan menunjukkan arah serta membilang. Dan berdasarkan tugas ini, maka kata praprasa iaitu perkataan yang hadir sebelum frasa dapat dibahagikan kepada 9 jenis iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendinama, kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Dan berdasarkan 9 jenis kata tugas yang telah dinyatakan, 3 daripadanya juga boleh hadir sesudah frasa atau turut dikenali sebagai kata pascaprasa, dan kata tugas tersebut ialah kata penguat, kata penegas dan kata adverba. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada saudari Nur Syamimi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nur Syamimi akan menerangkan tentang kata bantu. Kata bantu berfungsi untuk memberikan makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam. Terdapat 2 jenis kata bantu. Yang pertama ialah kata bantu aspek dan yang kedua ialah kata bantu ragam. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kata bantu aspek terlebih dahulu. Kata bantu aspek berfungsi untuk menimbulkan suasana perbezaan masa. Tidak kira sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan. Di sini saya sertakan beberapa perkataan kata bantu aspek yang memudahkan anda mengesan kata bantu aspek dalam sesebuah ayat. Antaranya ialah telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula dan belum. Di sini juga saya sertakan beberapa contoh ayat yang saya peroleh daripada lirik lagu Ketuhanan. Kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan, perjuangan kita masih jauh beribu batu. Tuhan tidak akan pernah mempersia-sia ketabahan seorang insan. Baiklah, kita akan pergi kepada kata bantu kedua iaitu kata bantu ragam. Kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan. Ia berkait dengan perbuatan manusia itu. Di sini juga saya sertakan beberapa perkataan yang memudahkan anda untuk mengesan kata bantu ragam dalam sesebuah ayat. Antaranya ialah hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat, enggan, patut dan mungkin. Dan contoh ayatnya pula ialah agar dapat kembali ke dunia nyata. Tak mungkin kerana isinya. Apa mungkin pahala dikirim. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Fatihah Fatimah binti Badarun akan menerangkan apa itu kata penguat. Kata penguat ialah perkataan yang ada di hadapan atau belakang kata adjektif. Fungsinya untuk menguatkan atau menjelaskan keterangan
dalam frasa adjektif. Ia terbahagi kepada 3, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan juga kata penguat bebas. Mari kita perhatikan satu persatu. Pertama, kata penguat hadapan. Perkataan ini hanya boleh berada di awal kata adjektif. Perkataannya ialah terlalu, paling, awal, agak, cukup, makin dan kurang. Contoh yang telah dikenal pasti ialah kau terlalu istimewa. Kedua, langkah kaki ini semakin berani. Ketiga, ditemukan lelaki yang paling sempurna. Seterusnya, kata penguat belakang. Perkataan ini iaitu benar, betul, sekali, nian hanya boleh berada di belakang kata adjektif. Contoh, suburnya nian suka dimadah. Sepi benar senja ini. Tulus benar, oh kasihmu. Terakhir, kata penguat bebas. Nama pun bebas, perkataannya boleh berada di hadapan dan juga belakang kata adjektif. Perkataan tersebut merujuk kepada amat, sangat, sungguh. Contohnya ialah anugerah amat bernilai. Kedua, Aisyah sungguh manisnya cintamu dengan Nabi. Terakhir, indahnya sungguh di hari raya. Baiklah, perhatikan frasa sungguh pada contoh 2 dan 3. Pada contoh 2, frasa sungguh mendahului kata adjektif, iaitu sungguh manisnya. Manakala contoh 3, perkataan sungguh berada di belakang kata adjektif, iaitu indahnya sungguh. Ini menunjukkan perkataan sungguh ialah kata penguat bebas, boleh berada di belakang dan juga hadapan kata adjektif. Setakat ini sahaja daripada saya. Diharapkan penerangan ini dapat difahami. Silakan Hazikah untuk meneruskan pembentangan. Baiklah, saya Nur Afika Haziah akan meneruskan pembentangan dengan tajuk kata penegas. Kata penegas disebut sebagai partikel atau kata penyerta, iaitu sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Terdapat 2 jenis kata penegas. Yang pertama adalah yang menegaskan hanya frasa predikat atau sesuatu bahagian. Contohnya adalah penambahan partikel kah, tah dan lah dalam sesuatu perkataan. Sebagai contoh yang terdapat dalam lirik pula adalah yakinlah kan ada sesuatu menantimu dan liku-liku yang manakah harus aku tempuhi. Dalam contoh yang telah dipaparkan, perkataan yakin dan mana telah mengalami penambahan partikel lah dan kah sehingga menyebabkan ianya menjadi kata penegas. Dalam lirik ini juga, perkataan yang ditegaskan hanyalah perkataan yakin dan mana dan bukannya keseluruhan ayat. Jenis kata penegas yang kedua adalah yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat, iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagian dan frasa predikat atau bahagiannya. Tetapi ianya lebih mudah untuk difahami dengan yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. Sebagai contoh perkataan adalah juga, jua, pun, sahaja, lagi dan memang. Contoh yang terdapat dalam lirik pula adalah memang hamba Allah yang berdosa dan kita akan pergi jua buat selamanya. Dalam contoh yang telah dipaparkan ini, penambahan perkataan memang dan jua dalam ayat telah menjadikan ayat tersebut sebagai kata penegas yang penuh. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Hazikah binti Zulkifli akan menerangkan tentang kata nafi. Kata nafi yang hanya hadir sebelum frasa ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendinama. Terdapat 2 bentuk kata nafi. Yang pertama ialah kata nafi bukan. Yang kedua pula ialah kata nafi tidak. Sebagai contoh, terdapat frasa di dalam lirik lagu nasyid sesungguhnya, iaitu yang pertama,
tapi aku tidak mengerti. Kata tidak itu hadir sebelum frasa kerja mengerti. Yang kedua pula ialah tidak sempurna tiada seri. Kata tidak itu hadir sebelum frasa adjektif. Yang ketiga pula, tidak sesegar telaga Kausar. Kata tidak itu hadir sebelum frasa adjektif sesegar. Bagi kata nafi bukan pula, diambil contoh daripada lirik lagu Bukan Sang Hakim. Yang pertama ialah bukalah mata, bukan mata benci. Kata bukan itu hadir sebelum frasa nama mata benci. Yang kedua pula ialah kita bukanlah sang hakim. Kata bukanlah itu hadir sebelum frasa nama sang hakim. Yang ketiga pula ialah kita bukanlah manusia sempurna. Kata bukan itu hadir sebelum frasa nama manusia sempurna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.